Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak tengok nak bincang hadis yang ke-26 itu. Ada beberapa perkara yang rasanya penting untuk disebut berkenaan dengan hadis yang ke-26 itu, iaitu hadis riwayat daripada Abi Sa'id. Yang mana perbincangan kita ini masih lagi di bawah tajuk sabar, di bawah tajuk sabar. Jadi urutan hadis itu saya tak pastilah hadis yang keberapa. Cuma kalau urutan daripada awal, ini hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. An Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kull shay'in bi yadihi ma yakun min khairin falam addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, atau lebih dikenal dengan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan redha Allah kepada mereka berdua, bahawa ada dari kalangan masyarakat dari kalangan Ansar. Hadis ni memang kita baca dah, cuma ada dua perkara saya nak sebut, dua perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan hadis ni lah. Rasanya kita tertinggal beberapa poin bahawa ada dari kalangan orang-orang Ansar, mereka memohon, meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berikan kepada mereka. Kemudian mereka memintanya lagi. Lalu Rasulullah berikan kepada mereka, sehingga habis harta atau sesuatu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka ketika Rasulullah telah memberikan semua barang yang ada di tangan. Nabi kata, ma yakun min khairin, mana tidak ada dah kebaikan yang aku simpan, kalau ada aku akan berikan kepada kamu. Itu maksudnya. Dan Nabi menyebutkan, wa man yasta'fif yu'iffahullah, mana sesiapa yang berusaha menahan diri dia daripada meminta-minta, pasti Allah akan yu'iffahullah, Allah akan memberi kelegaan kepadanya, Allah akan memberi kepuasan kepadanya. Dan sesiapa yang merasa cukup, berasa cukup, lepas ni saya sebutlah apa maksud dia tu, dasar pada huraian kalimah itu, pasti Allah akan memberikan sifat qanaah kepada dia. Dan sesiapa yang yatasabbar, yang bersikap sabar, Allah akan menganugerahkan kesabaran kepadanya. Nabi menyebutkan lagi, tidak ada seseorang yang Allah berikan kepada dia pemberian lebih baik, yang lebih baik dan yang lebih luas kurniaannya daripada seseorang itu dikurniakan sabar. Jadi hadis ni beberapa perkara. Yang pertama sekali, sebab hadis ni dia
Ini saya petik dalam kitab Mir'at. Sebab hal ni nak agak apa ni, molek benar lah cara dia hurah tu, agak padat tetapi lengkap. Misalnya disebut di sini wa man yastaghni, misalnya yasta'fif, kita ambil itulah mengikut urutan dia. Yasta'fif ni memang banyak makna seperti yang saya sebut sebelum ini. Tetapi untuk sesuai dengan tajuk ni, dengan perbincangan ini, kita seperti mana disebut dalam beberapa syarah, antaranya Mir'at itu, dia menakalkan kata-kata Imam Al-Jazari dalam kitab An-Nihayah wal Isti'faf, al-isti'faf talabul afaf wa ta'affuf wa al-kaf 'anil haram was su'al minan nas, ay min talabil 'iffah wa takaffuliha a'tahu Allah iyyaha, wa qila al-isti'faf as-sabr wan nazah 'anil syai' yuqalu 'affa yu'iffu 'affah fahuwa 'afif, intaha. Sebab dia ada beberapa makna. Jadi makna dia ni boleh masuklah ke dalam satu saya kata penting tu. Sebab kalau kita terjemah wa man yasta'fif yu'iffahullah, kalau kita terjemah sesiapa yang apa ni menahan diri dia daripada meminta kepada orang, itu satu terjemahan saja. Tetapi nak sesuai dengan siap dan sibak dia ni, nak sesuai dengan halaman ayat ini, memang hak itulah. Tetapi kita perluas sekali lagi makna dia, supaya kita nampak mana makna hadis itu. Kata Al-Jazari dalam kitab An-Nihayah, dia kata isti'faf masdar itu daripada ista'fafa yasta'fifu isti'fafan. Masdar tu atau wazan istaf'ala itu maknanya talabul afaf. Boleh dengan erti seseorang itu minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia sifat tidak perlu kepada makhluk. Jadi biar sifat dia tu sifat hanya perlu pada Allah. Tu. Ianya bererti memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepadanya supaya dia tidak terjebak dalam perkara haram. Itu satu makna. Makna yang kedua, meminta supaya Allah mencukupkannya, supaya dia tidak perlu meminta kepada orang ramai. Itu makna yang kedua. Dengan erti dia memohon kepada Allah supaya Allah menjamin rezeki dia, dan dia hanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, mengikut setengah ulama, kata Al-Jazari, isti'faf ini boleh dengan makna sabar itu sendiri. Dia banyak makna isti'faf, maknanya sabar itu sendiri. Dan membersihkan jiwa daripada bergantung dengan kebendaan ini. Itu makna dia. Jadi kalau sesiapa yang ada tiga ciri, tiga sifat ni, maka dia tu boleh dipanggil afif atau afifah kalau perempuan. Jadi afifah ni, afif ni boleh dengan erti seorang itu mana tidak terjebak dengan haram. Walaupun mengikut setengah ulama, ramai lah, bukan setengah ulama kata kalau afif dia lebih merujuk pada seseorang lelaki dia menjaga kehormatan diri, khususnya dari sudut seks. Kalau afifah, itu makna perempuan yang menjaga diri dia daripada terjebak dalam seks yang haram. Itu maksudnya. Wa man yastaghni, dan sesiapa yang rasa tidak perlu, berasa tidak perlu, dia rasa dia tidak perlu pada orang, dia hanya perlu pada Allah. Allah akan memberikan sifat puas, sifat hanya perlu kepada Allah. Kita kata qanaah dan sebagainya. Tetapi di sini disebut ni, sebab tu saya kata malam kita boleh berkongsi dia punya maklumat dia. Wa man yastaghni ni apa makna? Jadi hak ni mana ulama kata antara makna ramai ulama sokong iaitu
yuzhirul ghina bil istighna' an amwalin nas wat ta'affuf 'an as-su'al hatta yahsabahu al-jahil ghaniyan min at-ta'affuf. Mana seseorang itu dia menzahirkan, menampakkan kepada masyarakat dia ni kaya. Dia menampak. Makna kaya tu bukan bermakna menunjuk tidak, tetapi menampakkan dia tu seperti orang kaya dengan cara dia tidak menampakkan dia perlu kepada harta orang ramai. Ni dia jaga tu. Sebab kalau nampak perlu pada harta orang ramai, ini dia menjatuhkan maruah. Dan hak inilah sebenarnya kalau kita tengok ajaran Nabi terhadap sahabat dia. Sehingga beberapa orang sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, bila kena ajaran ni, dia kata, aku kalau sekiranya jatuh kayu cemeti daripada kenderaan, daripada binatang, kuda ke apa, dia nak turun ambil sendiri, tak mau minta tolong orang lain ambil. Sebab apa? Takut bergantung kepada orang. Sebab minta tolong ni seboleh-boleh jangan dengan orang Allah. Walaupun dia ada minta tolong bila perlu, tapi nak ayatnya jangan mudah-mudah, sikit-sikit minta tolong, sikit-sikit minta tolong. Dia akan jadi kurang kebergantungan kita kepada Allah. Hak tu memang Nabi ajar gitu sahabat dia. Nabi pun minta tolong sahabat kalau perlu, tapi janganlah kita meletakkan diri kita sehingga sentiasa perlu kepada orang. Itu tak kena lagi. Jadi makna wa may yastaghni, gitu maksudnya. Wa ta'affuf 'anis su'al, dan dia cuba ikhtiar, usaha supaya dia tidak berada dalam situasi terpaksa meminta-minta dengan orang. Ini suatu sikap yang cukup, ya, berdikari lah. Sehingga orang jahil menyangka dia tu benar-benar kaya, kerana dia tidak mahu meminta dengan orang, padahal dia tidak kaya. Dan benda ni berlaku hadirat di kalangan sahabat. Dalam Quran pun ada disebut, kan? Dalam Quran pun ada disebut bahawa sahabat-sahabat Nabi ni, Allah puji sahabat Nabi. Sebab apa? Saya tak ingat ayat mana, tapi jelas dalam ayat tu kalau kita tengok, yahsabuhumul jahil, apa ni? Ayat tu lah, yahsabuhumul jahil aghnia. Tu ayat tu. Orang jadi pokok jahil. Yang dimaksudkan jahil situ, jahil pokok munafik, pokok kafir. Jadi pokok jahil ni, jahil situ bukan jahil orang Islam tu. Jahil pokok munafik. Dia menyangka sahabat-sahabat Nabi ni kaya. Bagus, sebab tidak nampak perlu. Tidak nampak memerlukan, tidak nampak gila, pada nampak macam semacam semua cukup, serba-serbi cukup soal nampak gitu. Adalah ayat tu sebut. Sebenarnya dia sifat ni lah. Padahal dia setengah-setengah tu ikat perut Ahlus Suffah itu. Pakaian pun tak cukup kalau nak kiranya, tetapi dia tidak menampakkan begitu. Sebab tu dalam kisah Abu Hurairah, kalau kita perhati, saya duk baca buku bagaimana Syiah, dia kecam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni memang susah lah. Dia mari kenyataan Abu Hurairah yang menyebutkan bahawa Abu Hurairah kata, aku bila pergi dekat Nabi, bila Nabi panggil kat ingat pada makan lah. Tengok dia atas Abu Hurairah mana, kerana kalau pergi rumah Nabi, Nabi panggil kat sign dengan Nabi ni kerana nak makan. Jadi kenyataan daripada sebuah kitab tu tak, sebuah kitab khusus dia sebut untuk memburukkan Abu Hurairah. Tak ada satu pun kenyataan yang menunjukkan bahawa orang kata kepada Abu Hurairah dalam konteks tu. Tetapi kenyataan Syiah tu dia ambil kalau dalam bab nak pada harta, nak makan, kerana Abu Hurairah sebut. Mana kalau nak tengok perwatakan zahir, orang tak akan kata dia ni jenis kita kata jenis pasal nak benda, tak nampak. Cuma yang dia boleh kata gitu, dia guna kata-kata Abu Hurairah sendiri. Mana kalau tengok zahir gini, tak nampak sahabat ni, maknanya kita kata lapar dan sehingga bila saing orang kerana nak makan, kerana nak harta, dia tak nampak. Jadi Abu Hurairah sebut tu, kalau mengikut ulama, dalam keadaan dia memang dia tak kerja, memang dia pelajar sepenuh masa, sepenuh pelajar di asrama kan. Tidakkah dia tunggu orang mari makan ni? Bila orang mari pakai hungar pergi katil. Terutama kalau lewat jari-jari sekali. Kalau lewat jari-jari sekali. Sepatutnya time makan 7.30 kadang-kadang ada lah. Biasa je tu mau cik katil ni kadang-kadang dah. Lewat sampai pukul 9 lah ke mana pelajar. Kau bersadar pun dapat orang kat lah. Lepas tu kita nak kata, lapar budak-budak ni. Ahlus Suffah ni pelajar Nabi. Duduk di tepi di masjid, di anjung masjid.
Tapi dia guna sehabis-habis tu. Hina sungguh. Tu. Kalau kepada Sayyidina Osman dikata himmatuhu batnuhu wa farjuh. Kepada Abu Hurairah himmatuhu batnuhu. Dia tak katalah farjuh tu. Abu Hurairah ni mikir cara nak makan. Dia sebut begitu. Tetapi kalau Uthman, Sayyidina Uthman, yang menjadi perhatian Sayyidina Uthman setiap hari dalam pemikiran dia ke dia nak makan dan nak set. Tu dia kata pada Sayyidina Uthman. Yughnihillah dengan erti Allah menjadikannya kaya. Apakah secara menjadikannya kaya ni? Bukan menjadikan kaya secara hakiki. Dah. Menjadikan Allah, sehingga Allah akan menjadikan dia kaya. Kaya sini maksudnya kaya hati. Sebab manusia ni, kalau dia ada dua lah kira-kiranya, kaya hati dengan kaya harta. Kalau kaya harta, hati miskin, ini bahaya. Ini satu penyakit bala yang sangat besar. Dia kaya tapi hati miskin. Ni memang dia tak cukup sama. Boleh sejuta sehari tak cukup lagi. Tapi kalau setengah-setengah orang tu, dia kaya hati tapi harta tak kaya, dia cukup, dia cukup, dia tenang hidup, boleh beribadat dengan baik. Sahabat ni dia kaya hati, sebab tu dia dalam keadaan miskin, susah. Walau bagaimana susah sekalipun tidak terhalang perjuangan itu, kerana hati itu kaya. Tapi kalau hati itu miskin, kaya harta, bila tidak ada harta dia buntu, bagaimana nak berjuang? Dia tak boleh nak berjuang, tak erti nak buat lagu mana ni dok. Tak erti nak buat macam mana ni, PT tak ada. Dia tak erti, jadi tak ada idea nak berjuang bila tak ada harta. Ini orang yang jiwa miskin. Misalnya kita tengok dalam pilihan raya, saya duduk parti kita duduk saing, kita duduk kawal, memang setengah-setengah tu begitu saja. Kita tengok, jadi betul lah dalam hadis, kita duduk baca syarah hadis, sehingga ada disebut, ni saya terkejut ni. Dalam forum secara terbuka dia boleh sebut, bila ditekan adalah watak-watak yang nak menjadi pemimpin ini. Dia kata macam mana kalau tidak ada duit? Macam mana kita nak jaga maknanya pengundi-pengundi kita kalau kita tidak ada duit? Macam mana kita nak jaga? Maknanya dia akan usaha supaya dia dapat duit dengan cara mana sekalipun. Jadi situ timbul persoalan dalam kesudahan. Kalau kita tengok, kita nampak memang cukup janggal lah cara pemikiran dia. Jadi keutamaan dia duit. Dia kata saya mesti jaga sebab dia pengundi saya. Saya mesti jaga. Macam mana nak jaga dia kalau pemimpin itu tidak ada duit? Jadi kalau tengok keseluruhan, kita akan terkejut lah. Saya pun terkejut, teruk pemikiran lagi. Jadi seolah kalau tidak ada duit susah. Susah tu memang susah. Tapi kalau kita, mana bukan semata-mata tu duit tu. Tak apalah tu kan. Jadi dalam hadis ni, fa fil hadis laisa al-ghina an kathratil 'ard. Dalam hadis ni yang dikatakan tidak kaya tu bukan kerana yang disebut kaya dalam hadis ni, Allah akan perkayakan dia, Allah akan membuat dia jadi kaya, bukan kaya harta dalam hadis. Bukan kaya harta maksud hadis ni. Tapi kaya tu kaya jiwa. Ataupun setengah ulama kata maksud Allah akan beri kepada dia sesuatu menyebabkan dia rasa tak perlu kepada kebendaan ini. Jiwa besar. Tu disebut sebagai jiwa besar. Hak payah ni nak boleh ni. Kadang-kadang orang kaya pun tak dapat. Cukup malangnya kalau orang miskin. Dalam miskin harta dan miskin jiwa. Ni lagi parah. Miskin kedua-duanya. Dia boleh menjadi mencuri, boleh menjadi merampok dan sebagainya. Dia boleh tukar agama. Ni kalau dah miskin kebendaan, miskin pula jiwa, macam-macam boleh berlaku. Lagi dahsyatlah. Tuhan Nabi sebut, aku bimbang kefakiran kefakiran kamu menyebabkan kamu jadi tukar agama dan sebagainya. Faqr lebih dekat kepada kufur, Nabi sebut. Ni maknanya kalau nak hurah dari segi ni, miskin harta dan miskin jiwa. Tu itu maksud dia.
Wa man yatasabbar wa man yatasabbar, daripada tasabbara yatasabbaru tasabburan itu. Itu wazannya. Apa makna wa man yatasabbar? Kalau dalam hadis ni kan dia sebut wa man yatasabbar yusabbirhullah. Sesiapa yang melatih, berusaha untuk menahan diri, yakni sabar dalam keadaan minda, dia pun menyedari perlu sabar di sini. Misalnya sebagai contoh, sebagai seorang ayah, kadang-kadang dia ada ketika ni kita tak boleh nak sabar dengan anak kita. Tetapi seseorang tu dia faham, ni perlu sabar. Walaupun hati dia maknanya berlaku satu konflik dalaman antara minda dia, antara ilmu dia dengan antara hati dia. Nak marah dah tapi tengok tak boleh kena sabar, nak kena sabarnya. Mana dia usaha, itu maksud ia tasabar. Makna berusaha untuk jadi orang sabar. Ketika menghadapi insiden itu, Allah akan anugerahkan sabar kepada dia, sifat sabar. Mana sabar ni sebenarnya anugerah. Kalau boleh anugerah tu, innallaha ma'as sabirin, tu orang yang boleh pangkat sabar itu. Di sini dia sebut begini untuk supaya mudah kita faham. Wa man yatasabbar, maksudnya yatlubu tawfiq as-sabri min Allah, li'annahu qala ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah, aw ya'mur nafsahu bis-sabri wa yatakallaf fi at-tahammul an mashaqqah wa huwa ta'mim ba'da takhsis, li'anna as-sabra yashtamilu 'ala sabri at-ta'ah wal ma'siyah wal baliyah, aw man yatasabbar 'an as-su'al wat tatallu' ila ma fi aydi an-nas bi an yatajarra' muraratan dhalik wa la yashkul jumal. Muakkadah tak pula tu. Maksud man yatasabbar, seseorang itu dia minta taufik daripada Allah supaya Allah memberi kesabaran kepada dia. Itu makna man yatasabbar. Minta tu kadang-kadang dalam ingatan, tak semesti doa angkat tangan, tak semesti bunyi, tapi minta. Dan saya yakin perkara ini berlaku pada kita semualah. Kadang-kadang saya sendiri pun ada, bila berlaku Allah dalam hati kita sebut, kita gambarkan dengan minda kita, dengan tasawur kita tak sebut mulut. Kita kata biar terlintas dalam hati, ya Allah berilah aku jadi sabar. Kita tak sebut mulut, tapi dalam hati kita bermain kata-kata itu. Ada makna usaha. Itu usaha qalb, usaha dari sudut batin. Kerana Allah berfirman, sabarlah, tidak ada kesabaran kau melainkan dengan kurniaan Allah. Sabar ni kurniaan Allah SWT. Sebab tu kena minta dengan Allah. Ataupun boleh juga man yatasabbar, mengikut ulama, makna dia mengarahkan, melatih, seperti yang saya sebut sebelum, dia melatih jiwa dia supaya sabar. Bila berlaku insiden apa-apa, ataupun kita kata aksiden kereta, kalau berlaku, masa ketika berlaku, tu dia terlintas lah, sini kena sabar. Kalau nak kira marah nak kereta baru beli saya tu, kereta tu. Tapi dia kalau nak kira tu biar habis dah. Benda-benda jari-jari keluar daripada mulut dia tu, tapi dia ingat sini. Kadang-kadang tu boleh mengalirkan air mata tu. Boleh senyap sebentar, rupanya dia duduk tengah bimbing, duduk tengah counselling jiwa dia supaya sabar. Itu makna wa man yatasabbar. Dan dia terpaksa menghadapi pelbagai kesukaran batin dia untuk menghadapi masyaqqah itu, bencana ataupun ujian daripada Allah. Tapi dia sabar, dia itu maksud. Maknanya orang yang menahan diri dia supaya tidak marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan tidak terima takdir, dalam keadaan kerana nak latih jiwa. Mana man yatasabbar, sebab tu dalam setengah kitab kata istamala sabra. Dalam setengah kitab dia kata man istamala sabra, sesiapa yang melatih ataupun usaha buat untuk jadi sabar. Makna buat dengan penuh kesedaran. Kesedaran ketika ni perlu sabar. Dia sedar benda tu. Dia usaha. Memang payah, susah. Kadang-kadang boleh menyebabkan perlu basah baju tu. Kadang-kadang. Itu takalluf. Itu bebanan yang ditanggung oleh orang yang nak menahan diri dia supaya jadi sabar. Jadi benda oleh kerana benda tu berat, maka Allah Subhanahu Wa Taala hargai dia. Yusabbirhullah, Allah akan beri darjah sabar. Innallaha ma'as sabirin tu. Dari darjah sabar ni boleh jadi tidak dinilai oleh manusia di muka dunia ini, tetapi di hari akhirat amat berguna tu.
Gitulah itulah dua perkara. Yang terakhirnya sebenarnya dalam hadis ni, dalam kitab ni dia ada sebut fiqhul hadis. Fiqh hadis. Ni kita tak sebut sebelum ni. Saya pun tak ingat, rasa sebut tak sebut. Kita sebutlah, kalau sebut dah sebagai ulangi. Dalam ni dia ada fiqhul hadis di segi fiqh. Kalau kita tengok hadis ni, dia membicarakan berkenaan dengan sedekah. Mengikut setengah ulama, dia kata sebenarnya hak Nabi bui sedekah sini bukan harta Nabi ni. Sebab kita tengok kan, annanasan minal ansar sa'alu Rasulullah, minta kepada Rasulullah bui. Lepas tu minta pula, Rasulullah beri. Rasulullah bahagi pula, Rasulullah berikan sehingga habis apa yang ada di sisi Nabi. Maknanya minta ini bukan minta dengan cara yang lembut, minta dengan cara kasar. Sebab tu setengah ulama kata yang minta ni memang orang susah sungguh, orang yang tidak berpendidikan, orang yang baru-baru masuk Islam. Istilah ulama guna dia minta ni dengan cara ilhah, minta dengan desak. Kita tengok dalam hadis lain, siapa minta kadang-kadang tertekan Nabi, terhundur ke belakang Nabi kan. Siapa begitu minta. Jadi ulama kata hak ni bukan harta Nabi, harta daripada Baitul Mal. Setelah kata harta daripada ghanimah, harta kerajaan lah maksudnya. Nabi bui sampai habis bui. Itulah latar belakang dia. Jadi hak minta ni, minta sedekah lah. Minta sedekah lah, minta. Tu cerita dia berkaya tu. Jadi di sini ada fiqh dia. Bolehkah? Bolehkah minta sampai begitu sekali tu? Sedangkan kita sebut doa-doa ni, salah satu sifat doa yang kita sebut sebelum ni dia panggil ilhah. Doa, salah satu adab berdoa kepada Allah. Dalam banyak-banyak adab, antara adab yang disebut dalam banyak-banyak adab dia panggil ilhah. Kita bila nak berdoa dalam keadaan kita puji Allah, selawat kepada Nabi, puji Rasul, tu tak apalah tu. Banyak lagi disebut, antaranya ilhah. Ilhah ni maknanya desak ni maknanya bila kita berdoa dengan Allah tu dengan sepenuh hati, menangis, terhinjuk-hinjuk, bau jerit dan minta sebanyak mungkin. Hak tu Allah paling suka kepada orang minta sungguh-sungguh jerit. Siapa rebah pasal minta, lepas tu bangun ambil solat minta pula, minta tengah malam, rela bangun tidur khusus untuk minta. Tu dia panggil ilhah. Tu perbuatan lagu tu dia boleh menyebabkan kita jadi dekat dengan Allah, diberi pahala yang sangat besar. Hak ni kalau ilhah dengan manusia, dia menjatuhkan maruah. Kita mendesak minta dalam bentuk ilhah, desak dengan manusia, dia boleh menjatuhkan maruah. Jadi hak ni ada unsur desak ni. Patutlah ke mana hukumnya? Yushiru hadzal hadis ini mengisyaratkan hukum orang orang fakir, orang susah, orang miskin minta sedekah bila mana dia memerlukan dan dia tidak ada harta. Apa hukum dia? Minta tu sendiri, minta sedekah ni hukum dia lagu mana? Kalau kita panggil minta sedekah tu lah, hukum dia lagu mana? Ulama sebut boleh, dibolehkan, diharuskan minta. Minta ni mana lahir daripada orang miskin minta. Orang tidak nak bui puasanya. Kalau memang kajian ijtihad, duit sikit lagi ambil misalnya, walaupun terpaksa beratur tengah panas berjanjang pun dah. Malu buat dia ambil nak. Rebah ping kadang-kadang setengah-setengah tu tengah padai nak lagu mana tu. Adakah hak tu kira sedekah juga? Tak tu. Sebab memang dia nak bui. Kita itu dari sudut tu ya, saya sebut dari sudut lain tu, hati-hati nak fikir sedikit lah tu. Cuma dari sudut tu. Jadi istilah sedekah ni asalnya orang tidak nak bui pun dia pergi minta. Jadi minta tu boleh jadi orang bui, boleh jadi tidak. Jadi kalau ada peruntukan khusus misalnya majlis agama Islam ada peruntukan zakat kita, tu dia tidak kira minta sedekah tu. Tak tu tak. Misalnya kita tahu peruntukan majlis agama Islam untuk belajar luar negeri misalnya ada peruntukan. Kita pergi minta sungguhnya sampai tepek gambar nak. Letak gambar, isi borang, gicok tu mulu. Tu dia tak panggil minta sedekah tu. Tidak gitu. Sebab tu kena faham sedekah sini ni asalnya kira-kiranya lah. Kira-kiranya mana tidak dialah, tidak ada peruntukan khusus lah. Sebab orang mari kita pun tak kenal dia. Begitu orang panggil minta sedekah lah tu. Jadi hukumnya lagu mana? Rata-rata ulama sebut bahawa
Bagi orang yang nak minta sedekah tu ni mula-mula dia bahannya hukum minta tu harus, minta tu harus, tidak wajib. Tu. Dan orang tu, kita ni yang diminta ni, yang nak memberi tu harus juga kita beri. Bukan wajib juga kita beri, harus juga. Tetapi kalau kita beri, maka kita mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas dia gitu dalam bab sedekah ni. Kita jangan soalah dia ni kaya ke tak. Kita nampak secara zahir kita beri. Katakanlah dia kaya, dia menipu, mengikut ulama, tetap kita dapat jazaan aziman, tepat kita dapat. Katakanlah dia kaya, sebab mengikut ulama, kalau orang itu kaya, dia minta sedekah, memang dia tak boleh ambil haram tu. Memang dia cukup dah, cuma nak tambah. Kalau dia tak minta sedekah pun, dia sudah cukup dah. Maka dia pergi minta siapa menjatuhkan murah, duk tunggu pintu pagar rumah orang tu dah haram tu, mengikut ulama. Cuba kita tengok ittafaq al-fuqaha, ittifaq ahli fiqh, harus orang fakir minta sedekah ni oleh kerana dia tidak ada. Bila dia tidak ada. Tapi orang fakir ketika dia ada, dia tak boleh minta. Katakanlah dia memang fakir ni makna kaya pagi makan pagi lah senang kita tu. Dia tak cukup. Maknanya bila dia boleh tu makan dah habis. Nak makan sepatu kena cari lah. Itu kira fakir. Fakir tu setara tu. Tu. Ketika dia ada, ketika ada, dia tak boleh minta. Dia kena habis satu ni. Itu maksud dia. Ketika dia tak ada tu, baru dia harus. Ni kalau ada dia pergi minta. Ni kan ada kan berlaku. Sebab tu benda ni kena itu juga. Kadang-kadang dia minta tu banyak. Dia minta tu kira-kira dia minta boleh makan setahun. Lepas tu bulan depan dia minta baru ni tak habis lagi. Misalnya lagu mana ulama kata tak boleh lagu tu. Tak boleh. Lepas tu hak ni bahannya panjang ni. Bahannya panjang. Kalau boleh minta jauh tu mau gimana dia boleh kerja tu. Dia boleh berusaha tu. Tu. Sebab itulah setengah ulama kata orang fakir ni yang tidak ada kemampuan bekerja. Tu banyak pula dalam mazhab-mazhab disebut pula fakir ni lagu mana. Banyak pula disebut. Ataupun orang yang terdesak dengan sebab hutang. Terdesak sangat. Boleh juga. Boleh juga minta sedekah. Minta sedekah. Dia minta sedekah tu dengan semata-mata untuk mencukupkan keperluan asas dia. Bagi orang yang fakir yang tidak terlibat dengan hutang. Tapi kalau bagi orang yang berhutang dalam keadaan terdesak, tak mungkin dah dia boleh cari duit untuk bayar, dia kena minta sedekah tu sekadar untuk melepaskan hutang dia. Sebab tu dia boleh minta dengan kalau dengan baitul mal dan sebagainya. Dia layak. Dia kata masuk dalam asnaf itu. Asnaf tu tak apalah. Ni pergi minta sedekah. Gitulah. Banyaklah dia buat sini infak cari dengan maksud untuk rawat sakit anak dia, ikut harta asal keperluan yang bersifat asasi lagi. Maknanya dia minta tu untuk kifayah, untuk cukup ya. Dia kifayah, istilah kifayah ni maknanya makan tak ada, pakaian tak ada, tempat tinggal tak ada. Tu sebab tu ulama kata kalau bab riba pun sekadar untuk biar ada tempat tinggal. Saya pernah tanya almarhum Ustaz Mak Maruk masa saya ngaji dengan dia dulu, Ustaz Mak Maruk, mula Ustaz Mak Maruk. Orang kita ni panggil Mak Sibani, Mak Pucu. Saya tanya lagu mana Ustaz? Masa saya duduk ngaji dengan dia, masa peringkat sekolah menengah, saya dah ngaji dengan dia. Dia duduk mengajar di Balas Sohijab. Tempat suk hati orang panggil kan. Saya pergi lah. Pergi ngaji, saya tanya dia. Masa tu kita tanya. Dia sebut tu betul. Kalau kita lepas tu kita tengok dalam kitab fiqh pun gitulah. Cuma dia sebut dengan bahasa lebih mudah. Dia kata tak ada tempat tinggal. Tak ada tempat tinggal tu maksudnya nak sewa pun tak mampu. Kalau sewa, mampu sewa, kena sewa. Tak boleh ambil lagi riba tu. Tak ada misalnya. Kecuali pilihan saja pilihan ada. Kena terpaksa mengambil riba. Nak ambil tu setara mana? Tak kena ambil riba sampai 300,000 dia. Sampai kapur, sili kapur misalnya. Berhekong. Hamba ni terdesak ni. No, darurat. Tak boleh sebab tu. Dia mana sekadar cukup. Paling tidak kita kata
Zing ataupun dini zing ataupun dini semi. Hak orang tengok pun kata, orang tak kata mewah, orang tak kata gitu. Dia mengikut urfi juga. Ni siapa buat rumah tu barang ambil daripada tak boleh lah gitu. Nak orang tengok ini gaya darurat aku gaya lagu mana ni. Dia kena ambil kira. Sebab tu dia dalam amal agama dia kena ada ikhlas. Jangan ada sifat nifak. Dia tak akan dapat pahala dalam agama. Walau bagaimanapun ittifaq ulama, seboleh-boleh orang itu kena ada istighfar itu. Cuba usaha. Istighfar ni bukan sekadar menahan, bukan sekadar menahan diri. Usaha supaya tidak berada dalam situasi terpaksa meminta itu. Itu mana istighfar. Dia kena berkata, tak apalah. Gitu Dan meminta itu sekadar untuk keperluan sungguh. Dan kena ingat, antara adab disiplinnya ulama letak, janganlah walaupun harus kita minta sedekah, janganlah sampai peringkat kita jadi hina di pada pandangan mata manusia. Tak boleh. Jangan jadi siapa hina. Tak boleh. Kira lah mana jadi hina ni. Dia setengah orang minta, orang tak pandai hina. Kita pun tengok nasabah dia minta. Tapi setengah orang dalam keadaan tertentu, kadang-kadang hal tu dia perlu pada penilaian mengikut ulama. Kena beringat lagu ni. Jadi hak ni dalam hadis ni masalah hadis ni, jadi Nabi tak ada sebut hina ke ataupun macam mana, Nabi tak ada sebut. Tetapi ulama kata Nabi ada isyarat. Nabi tak berapa suka ni buat lagu. Sebab tu Nabi kata kalau ada aku wui. Tak ada habis licin dah. Lepas tu Nabi sebut sesiapa yang boleh kawal diri dia, tidak meminta-minta. Tidak meminta tu minta siapa ilhah. Wa man yasta'fif, sesiapa yang menahan diri daripada tidak meminta. Apakah makna begitu? Tidak. Minta ni minta siapa desak ni. Ilhah dengan manusia, dengan Allah tak apa. Tak kita nak minta dengan saya, katakanlah kita terdesak minta. Misal kita pinjam PT 10 riyal, saya baik. Apakah maknanya kita tak boleh dah sifat afif itu? Tidak istighfar dah ke kita tu? Minta tolong saya, kita tolong bayarlah dulu kan ni sebab kita tak bawa duit. Tak, itu minta lagu tu ke? Tidak. Jadi Nabi sebut wamanya sesiapa yang menahan diri dia ni, menahan diri dia siapa, jangan siapa mereka menjatuhkan. Maknanya ulama kata minta lagu ni moga Nabi pernah siapa desak bertemu, siapa terpaksa Nabi kata kalau ada aku hidup, tak ada. Itu maknanya desak tu lagu tu. Siapa ke mereka desak tu. Jadi Nabi tak suka. Sebab tu Nabi ayat Nabi ajar. Jadi ulama kata hak ni sahabat-sahabat hak baru, hak duduk di kawasan kampung Badawa, orang hak baru-baru masuk Islam. Hudatha'u ahdin bi kufrin dalam istilah hadis. Orang yang baru berpisah dengan zaman kufur itu. Tak terdidik dengan cara didikkan Nabi. Lagu tu. Cuba kita tengoklah, kita kata masyarakat kita Islam lama dah duduk ala kampung. Dia terbiasa dengan cara hidup kasar. Bila mari kampung, bila mari bandar dia, sebab dia pengaruh daerah tu, pengaruh persekitaran. Hal ni pun begitulah juga. Janganlah kita tengok tengok sahabat Nabi apa kurang ajar kita terus. Jangan kita tengok gitu. Sebab kita nak tengok hadis lain pula. Kan dalam hadis sebut mana sahabat Nabi ni akhir sekali nak ayatnya berjaya Nabi, sahabat Nabi ni akhir sekali pergi ketuk pintu rumah Nabi tu guna ujung kuku. Yang mana pada perkara awal ni disebut dalam, kalau kita tengok dalam syair, dalam sirah, dalam hadis pun ada berlaku pada Nabi sendiri. Dia pergi cari Nabi tak ada kat depan. Dia sana betul. Dia pergi kat belakang. Dia takut dapur. Nabi kata tak boleh. Orang Islam tak boleh gitu. Sebab tu Nabi ajar wisalah 3 kali. Cukup tak ada. Sama ada boleh jadi orang ada dia tak bersedia buat senyap. Kita faham. Kena faham lah pun. Tu. Maknanya cara hidup terbawa-bawa dengan cara hidup jahiliah. Tapi bila kena ajaran Nabi, ulum wahyu ni, akhir sekali sahabat Nabi bila pergi ketuk guna ujung kuku. Gitu lembut nak jiwa tu. Layyinul arikah dia panggil. Perwatakan tu jadi cukup sopan. Hak ni dalam proses pendidikan. Benda bagai tak selesai lagi. Tapi ini proses Nabi mendidik sahabat. Gitu maksudnya. Ilhah tu tak bolehnya. Sebab tu dia buat sini. Syarat dia jangan siapa perekat menghina diri sendiri. Jangan siapa perekat ilhah untuk Allah. Dan jangan pula siapa perekat dia menekan orang yang diminta. Minta dengan orang. Jangan siapa perekat orang rasa tertekan. Serabut perut orang.
Jangan tak boleh. Mengikut ulama tak boleh. Dan ulama sebut haram. Ittifaq ulama juga haram orang kaya meminta sedekah. Orang kaya dah minta sedekah lagi. Ataupun setengah ulama kata haram juga orang yang mampu bekerja, boleh bekerja sebab dia ada kekuatan. Tetapi dia memilih jalan sedekah, jalan minta sedekah. Sedangkan dia boleh bekerja, dia mampu. Ini haram. Dan kita pun molek tidak bahagilah. Ulama kata molek kita tidak bui. Bahkan kalau orang itu sebenarnya dia kena bertaubat. Kalau dia ambil minta sedekah dekat dia tu cukup, dia kaya, dia tak siapa hak minta sedekah dia, wajib dia kembali harta dia. Mengikut ulama. Khususnya dalam mazhab Hambali sangat tegah masalah. Sekuat-kuat dia kata hukum makruh kalau tidak haram. Begitu juga dalam mazhab Hambali kata minta sedekah dalam masjid dan bui kepada orang minta sedekah ni makruh dalam masjid mengikut mazhab Hambali. Tempat kita lah ni atas sejadah. Lagu mana tu? Ni maksudnya sedekah untuk peribadi ni. Sebab tu dia kadang-kadang sedekah lain, derma lain kita, bahaya derma lain. Misalnya kita minta untuk masjid untuk anak yatim, tu bab lain. Sedekah maksud sini lebih bersifat peribadi sungguh. Dia secara taksis, kalau ta'mim ulama kata kalau ta'mim tak apa, umum untuk anak yatim, untuk masjid, untuk masyarakat Palestin. Tak apa ijtihadi mimbar tak apa tu. Sebab tu kita tak guna sedekah, kita guna derma. Sedekah ni lain. Sedekah ni dia bunyi pun agak rendah sikit, dia punya tahap dia tu. Agak-agak kita ambil sedekah. Saya derma. Lain tu. Perkataan. Kena faham lah tu. Gitu ya. Jadi hadis ni itulah. Jadi molek juga kita tahu kedudukan ni. Jadi berdasar pada ni mengikut ulama dalam bab ni, mana kita ni pun tidaklah setiap orang minta kita bui selalu, tidak perlu juga begitu. Tengok kemunasabahan. Sebab ada juga berlaku maknanya disalahguna, kadang-kadang guna budak-budak dan sebagainya. Tu kita perlu fikir jugalah. Dalam bab sedekah ni pun jangan takut habis saja ya. Bui tiba-tiba tak boleh hasil. Kena beringat juga. Sebab tu ulama buat dia punya disiplin tu, kaedah tu. Kita maksud sedekah ni begitu besar dalam agama kita. Wija'um minan nar, boleh menghalau daripada sentuhan neraka tu. Tapi kalau tak kena kaya saja. Kena tengok jugalah. Baik, seterusnya kita pergi pada hadis yang seterusnya. Kita ambil satu lagi hadis. Wa an Abi Yahya. Tu tak baca lagi, betul. Hadis yang ke-27. Kita baca sekali lagi. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Diriwayatkan daripada Abi Yahya, nama dia ni sebenarnya adalah Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mengagumkan. Ajaban tu mana kalau kita terjemah pelik, ajaib, sangat tinggi kedudukannya, sangat mengagumkan. Itu mana ajaban, kata-kata ta'ajub, sangat mengagumkan fenomena orang beriman ini, kerana hal yang berkaitan dengannya semuanya khair, semuanya baik. Tidak berlaku perkara itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada orang beriman sahaja. Sesungguhnya orang beriman itu kalau dia ditimpa oleh sarra, kesusahan, saya terjemah gitu dulu, lepas ni kita cuba tengok perbezaan sarra dengan darra itu. Jika ia ditimpa oleh sarra, jika dia ditimpa ni tak sesuai lah. Jikalau dia mendapat sarra, kesenangan, kemudahan, boleh nikmat lah kita kata, boleh nikmat. Syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan syukur dia itu khairan lah, adalah merupakan kebajikan kepada dia. Dah dapat harta, dapat kesenangan, syukur boleh pahala pula. Wa in asabathu darra, dan jika ia ditimpa, terkena apa-apa kesusahan, bala bencana dan sebagainya, sabara, dia sabar. Dia sabar. Dia sabar ni sebenarnya tak boleh nak terjemah dalam bahasa Melayu kita. Satu kata kita terpaksa sebut sabar jugalah. Sebab sabar ni kita sebut dah sebelum ni kan. Sabar ni ada beberapa makna. Makna sabar ni, sabar melakukan ibadat, sabar daripada melakukan maksiat. Tu sabar lah, tu dalam istilah syarah. Dia sabar. Ni sabar ni, makna sabar maknanya menahan diri daripada kita kata bersung dan sebagainya lah. Dia sabar. Maknanya dia sabar dengan arti dia terima ini sebagai satu takdir daripada Allah SWT. Terima dengan ihtisab lah. Dan itu adalah, dan kesabaran dia itu adalah kebajikan kepada dia, kebaikan kepada dia. Jadi hak ni hadirat, saya rasa hak ni kita acak kali benar hadis ni kita dengar. Cuma saya nak sebut gini ya, untuk ringkas, untuk sebab sini pun dia huraf pun tidak panjang lah, sebab hal ni agak maklum sangat hadis ni. Agak maklum sangat hadis ni. Tapi kalau kita nak itu, panjang juga aku nak kiranya. Saya nak sebut gini ringkas, sebagai ringkasan. Kenapa yang disebut ajaban itu? Ni makna orang mukmin. Hak mukmin ni hak percaya kepada Allah sungguh. Ni kepercayaan dia sehingga tidak berbelah bagi, percaya sungguh, yakin dengan qada dan takdir Allah SWT. Kalau dia sendiri dia terima kasih. Mana kesenangan dia ni bukan kerana kecerdikan dia hakikatnya. Kesenangan dia ni bukan kerana manusia, kerana Allah. Boleh jadi kesenangan dia tu kerana dia dapat pesaka ayah dia, boleh jadi. Maka dia bersyukur. Sebab bukan maknanya dia dapat tu macam dunia tu, dia syukur. Maknanya hakikatnya Allah bagus. Sebab kita tengok dalam hadis, setiap kali orang buat baik pada kita, sebenarnya bukan dia buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tergerak, boleh dia rasa kesian kepada kita sehingga dia sanggup berbudi kepada kita. Itu sebenarnya merupakan sentuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, Nabi ajar bila kita nak terima kasih pada orang, kerana orang buat baik pada kita, kita kena alhamdulillah dulu. Tu. Jadi bila kita alhamdulillah, kita ingat orang kita ni sebenarnya hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tidak boleh nak memperlembukan kita, tak boleh lah maksudnya. Tak boleh. Orang tak boleh nak memperkudakan kita. Walaupun dia buat sesuatu kita ambil, tapi kita yakin daripada Allah. Alhamdulillah tu dia mengajar manusia sesuatu ni milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Jadi orang ni sebagai wasilah saja, tidak lebih daripada itu. Kita berterima kasih tu atas dasar adab Islam ajar gitu. Itu orang Islam. Jadi bila dia, jadi keyakinan dia tu menyebabkan jadi membuahkan kebaikan. Kalau dia boleh kebaikan, oleh kerana dia mukmin, dia tidak lupa daratan, dia tidak jadi lupa kepada Allah SWT. Sebab ramai juga kadang-kadang orang yang bila miskin tiba-tiba jadi kaya, jadi lupa. Sebelum ni kuat ibadat, itu tidak baik. Tapi syukur sini maknanya dengan kesenangan yang dia dapat, nikmat yang dia dapat tu, dia lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi dia taqarrub kepada Allah dengan harta dia. Bila ada harta dia boleh sedekah, dan seperti mana sahabat tu. Tu je lah. Sebab tu ulama kata hadis sebenarnya kalau kita sebut semua, kita boleh sebut contoh sahabat. Dia ikut semua. Walaupun mulia dia orang ni bab ni, orang ni bab ni, tapi keseluruhan sahabat. Sebab tu ulama sebut, bila kita sebut sahabat, bila kita kecek bahasa sahabat, bukan kita merujuk pada Sayyidina Abu Bakar saja, tidak. Satu kesilapan besar mengikut ni dalam banyak buku lah, yang menarik jugalah dia sebut. Bila kita sebut sahabat, Nabi kata ashabi la tasubbu ashabi. Itu bukan merujuk pada Sayyidina Abu Bakar, merujuk pada keseluruhan sahabat. Bukan merujuk pada sahabat itu maksum, tidak. Itu merujuk pada kedudukan sahabat, fungsi sahabat, peranan sahabat dalam agama. Sebab tu jangan caci. Kalau dia ada kesalahan, kita tengok lagu mana dia menangani kesalahan dia. Itu maksudnya. Jadi orang Islam ni begitu. Dan kalau dia katalah dia kena susah, tiba bencana, tetap dia, hati dia tu, keimanan dia tu tidak terguris lah, tidak tergugat. Dia tetap, dia sabar. Boleh kebaikan juga. Seperti yang saya pernah sebut contoh sebelum ni untuk mudah faham. Kita ambil bab kematian lah.
Kita sabar atau tak sabar, bila Allah tentukan kita ni kematian orang yang kita sayang, dia akan mati lah ke mana. Orang kafir, orang Islam, dia akan ada berlaku kematian. Tapi kalau berlaku kematian, kita tidak sabar, bila berlaku kematian sehari tak maya, misalnya sedih tu. Lepas tu, tu tak boleh apa-apa, tak boleh kelebihan sikit, boleh dosa pula, tetap dosa tu. Baiklah kita kata mati juga anak, mati juga, tetap mati juga, tidak kau rugi. Tapi kalau orang beriman semua, bila kena tu dia sabar Allah. Dia kata Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini takdir Allah, dia boleh terima. Dia mengharapkan mudah-mudahan mana dengan hal ini kesedihan kita menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah akan beri pahala. Ihtisab dia panggil. Dia mengharapkan boleh pahala. Hak tu maknanya dengan kematian itu dia dapat pahala lebih situ pula. Berbeza dengan orang tidak mumi, orang kafir lah kita kata. Mana kalau mati sedih gitulah. Dahlah berlaku kehilangan, tak ada pula nilai tambah tu. Kita ada ke dia pahala di sisi Allah. Itu makna kelebihan. Orang Islam hak sengati, Islam faham. Sebab tu alif lam sini dia panggil alif lam lil haqiqah. Mukmin yang sebenar, mukmin yang terdidik, mukmin yang diterbiah dengan lengkap, dengan cukup, dengan baik, itulah kesan dia. Itu maksudnya. Baiklah, kita tak sempat dah nak pergi pada hadis tu. Cuma saya nak sebut sikit lagi berkenaan dengan maklumat secara ringkas. Jadi dalam hadis ni disebut Suhaib. Sebut dah sebelum ni Suhaib, rasa tidak lagi. Saya sebut sikit lah supaya kita dapat maklumat. Sebab hal ni kita tidak sebut semua. Kalau sahabat tu sudah sebut dah sebelum kita, ni pertama kali dalam hadis ni. Ini pertama kali kita jumpa dengan Abi Yahya ni, nama Suhaib bin Sinan, ataupun lebih dengan Suhaib Ar-Rumi lah. Ni siapa dia ni? Jadi Suhaib perawi yang pertama, sahabatlah perawi pertama hadis ni. Dia tak ada tu. Hadis itu jadi tak ada nilai, tidak boleh diterima hadis itu kalau tidak disebut sahabat. Umumnya gitulah. Umumnya gitu. Kita kata tu umumnya gitu. Tu patut kena, itu dia kena ngaji usul hadis lah pula kan. Secara asasnya begitu. Dia ni seorang sahabat yang masyhur, bukan sahabat kecil. Suhaib Ar-Rumi ni bukan sahabat mana biasa, dia sahabat besar, dia sahabat masyhur. Dan dia ni disenaraikan sebagai salah seorang tokoh sahabat. Dan dianggap sebagai sahabat yang mempunyai banyak kelebihan berdasar pada hadis Nabi SAW. Nama dia lengkapnya Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abdi Amrin bin Nufail bin Amid Ar-Rib'i An-Namiri. Apa tu banyaklah ulama sebut, ada kata nama dia nya Umairah. Lepas tu dinamakan dia Rum. Sebab apa disebahkan Rum kepada dia Suhaib Ar-Rumi tu. Ada juga macam-macam lah. Misalnya cerita disebut oleh ulama. Kenapa dinisbahkan Rum tu kepada dia tu? Kerana orang Rum pernah menjadikan dia sebagai tawanan dalam satu peperangan. Pada waktu tu dia kecil lagi. Yang mana ceritanya ayah dia dan bapa saudara dia bekerja sebagai buruh di bawah Kisra lah. Di bawah Kisra, di nama tempat Ubullah tu. Dan rumah mereka ni, rumah Suhaib ni asalnya dekat dengan di Dijlah. Di Dijlah dekat dengan Musil, nama tempat ni. Ataupun Furat, salah satu daripada negeri Jazirah itu. Tiba-tiba Rom pergi serang. Rom pergi serang. Kisra ni Parsi lah. Rom pergi serang tempat dia di kawasan Dijlah itu. Dan dia ni, oleh kerana dia budak, tidak dibunuh, tapi dia diambil sebagai tawanan perang pada waktu dia kecil lagi. Maka dia membesar. Daripada kecil maka dia membesar di Rom. Dia membesar di nama tempat Al-Lakan, nama tempat tu. Dia sebut sini dalam dhabit dia Al-Lakan, nama tempat tu. Kemudian dia ni bila dia besar, dia dijual sebab dia hamba. Dia dijual. Dia dibeli oleh Banu Kalb. Suhaib Ar-Rumi ni dia dibeli oleh Banu Kalb. Dia ni hamba lah. Dan mereka membawa dia pergi ke Mekah. Dan dia dijual di Mekah
dan dibeli oleh Abdullah bin Juda'an. Ada juga setengah ulama kata tidak, dia tidak dijual. Bila dia besar, bila dia cerdik, dia lari daripada kekuasaan Rom itu, dan dia pergi ke Mekah tu bukan sebagai hamba. Dan dia diberi jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan maknanya dia diberi perlindungan oleh Abdullah bin Juda'an. Dia bukan dibeli, tapi diberi perlindungan. Ada juga ulama kata gitu. Maka dia tinggal bersama Abdullah bin Juda'an ni sampai ke Abdullah bin Juda'an matilah. Jadi kunyah dia ni Abu Yahya. Siapa dia yang beri kunyah dia Abu Yahya tu? Nama dia tadi sekian An Abi Yahya. Itu kunyah. Nama dia Suhaib. Jadi siapa dia yang beri? Nabi beri dia. Ni satu kelebihan dia. Fakannahu biha Rasulullah yang memberikan kunyah Abi Yahya. Ada anak dia yang nama Yahya lah. Sebab tu dia boleh Abi Yahya. Dan dia ni Suhaib ni antara orang yang mula-mula memeluk Islam. Dari kalangan hak perai Badar. Perai Badar ni perai mula-mula lah kiranya. Perai Badar dia ni orang mula-mula. Antara orang mula-mula masuk Islam di kalangan sahabat-sahabat hak dah turut serta dalam peperangan Badar, dia lah. Dia, Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat lain lah. Gitu Dia ni dengan Ammar bin Yasir ni, dia masuk Islam hari yang sama. Pada peperangan Uhud ini, peperangan Uhud. Apa ni? Dia, Ammar bin Yasir dan lebih kurang 30 orang lagi sahabat lain. Tu masuk Islam di hari yang sama, fi yaumin wahid. Ada juga setengah ulama sebut dia ni kalau dari segi mengikut kira-kira ulamanya, anak kita nak tahu juga sebab penting ni hal ni. Sebab dia ni salah seorang yang masuk Islam selepas kita kata selepas 30 orang. Kita selepas 30 orang. Kukuk mana pun sabiqinal awal ni. Was-sabiqunal awwalun tu. Sabiquna was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin tu kan. Dia ni termasuk. Selepas 30 orang. 30 orang lebih tu berapa? Ulama tersebut. Itu. Jadi dia ni hari yang sama, hari itulah dia masuk Islam bersama Ammar bin Yasir. Pada hari dia masuk Islam tu, Nabi berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Siapa boleh disebut begitu? Tarikh dia. Dia ni antara senara sebagai sahabat yang mustad'afin, orang-orang yang lemah lah di Mekah tu, kerana dia ni tidak ada sanak saudara. Dan dia diazab, dihina dan sebagainya di Mekah itu, kerana dia tak ada sanak saudara, tak ada keluarga. Duduk di bawah perlindungan Abdullah bin Juda'an itu. Hak tentunya tak ada khilafnya, dia ni dah sampai dah hadis kalau dikira pokok Rom, sebab pokok Rom ni ramai juga selepas tu masuk Islam Rom ni. Tapi di kalangan orang Rom, dia ni orang Rom pertama masuk Islam. Ini satu kelebihan juga. Misalnya satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah ada bersabda, Nabi kata as-subbaq arba'atun. Subbaq ni mana? Orang-orang yang mendahului orang lain masuk Islam. Ada 4 orang. As-subbaq arba'atun. Subbaq ni mana? Orang-orang yang mendahului orang lain memeluk Islam. Dia ada 4 orang. Apa maksud Nabi tu? Lepas tu di mana Abu Bakar? Ada ni dalam konteks lain. Nabi sebut, saya ana sabiqul Arab. Nabi kata, saya ni orang Arab yang mula-mula terima syahadah la ilaha illallah daripada melalui Jibril. Dah kira gitulah. Orang Arab mula-mula terima Islam. Wa Suhaib sabiqur Rum. Suhaib ni orang Rum mula-mula masuk Islam. Wa Salman sabiqul Furs. Salman orang Parsi yang mula-mula masuk Islam. Sebab tu dia tak kafir tu. Mengikut Syiah tu. Sebab dia orang Parsi. Wa Bilal sabiqul Habash. Bilal ibn Rabah, orang Afrika yang mula-mula sekali masuk Islam. Dan Suhaib ni antara kepakaran dia, walaupun susah, walaupun miskin, diazab, tapi dia ada kepakaran dia. Sebab dia ni ahli perang juga, dia ni terlibat dalam semua peperangan bersama Nabi SAW. Dia ni
dianggap sebagai pemanah yang paling mahir. Pemanah yang wakana min armal Arab sahman, yang paling tepat memanah. Tu. Gitu. Dia turut serta dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, Khandaq, dan semua peperangan yang Nabi hadir, dia hadir lah. Dia ni bukan main-main. Bila-bila susah, bila-bila ikat perut, kuruh, kalau tak cukup makan, perai tak tinggal ni. Antara sifat secara fizikal dia, tubuh badan dia, kita tengok sikit. Kana radhiya ahmar syadidul hud. Dia ni warna kulit dia merah, dia tidak hitam. Dia tidak sepobila bila memang Nabi sebut hitam kan. Dia ni tidak, merah, sangat merah. Ahmar syadidul humrah, merah dan sangat merah. Merah merah lah, Kelantan kata merah merah. Tidak tinggi dan tidak rendah, tetapi ramai kenyataan daripada ulama kata walaupun tidak tinggi rendah, tapi dia adalah kerendah sikit. Dia kalau kita tengok tu nampak rendah lah sikit dia tu. Walaupun tidaklah rendah, tidak terlalu rendah, tapi agak rendah. Dan rambut dia di kepala memang cukup lebat. Ni Suhaib ni, rambut dia tu lebat. Hadir-hadirat benda-benda gini ni, kalau ikut ulama kita baca gini kan, dia membentuk peribadi ni kita. Kita baca benda ni supaya kita tahu syama'il Nabi gitu. Dekat. Kita rasa dekat walaupun kita terpisah dengan sahabat ribu tahun, kita rasa dekat. Dia memberi kesan pada akhlak kita. Itu kelebihan dia. Cerita dia, sebab dia ni adalah muhajir. Ketika dia berhijrah ke bumi Madinah, dia telah dikejar oleh sekumpulan orang-orang musyrikin. Sehingga hampir-hampir tertangkap dia. Lalu dia pun kata kepada gerombolan Quraisy itu, musyrikin Quraisy yang kejar dia. Dia kata ke mana? Dia kata, mungkin dia jenis jiwa berani. Dia kata, ya ma'syar Quraisy, ta'lamuna anni min armakum, wa wallahi la tasiluna ilayya hatta armiyakum bi kulli sahmin ma'i. Ni bahasa 1400 tahun. Summa adribukum bisayfi ma baqiya fi yadi minhu syai', fa in kuntum turiduna mali dallaltukum alayhi. Qalu fadulluna ala malika wa nukhalli anka, fata'ahadu ala dhalik fadallahum alayhi. Walahika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabuhal bai' aba Yahya. Fa'anzalallahu azza wa jalla qawluhu, fa'anzalallahu azza wa jalla qawluhu, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ni kelebihan sahabat ni. Kelebihan sahabat ni. Jadi bila orang kafir tu hampir tangkap dia, dia kata kepada kafir, wahai puak-puak Quraisy, kamu tahu aku orang yang paling tepat memanah di kalangan kamu. Baiklah, mari dekat. Mu tahu, demi Allah, kamu belum sempat sampai ke tubuhku, tetapi anak panahku sudah sampai kepada kamu. Ini saya terjemah mahfuz nak suruh mudah nampak. Mu tak, kalau kecek Kelantan, mu tak ada siapa aku, anak panah aku dulu siapa. Dia ugut. Mungkin dia memang dia cekak sungguh. Kemudian selepas itu, bila kamu kena anak panah aku akan pukul kamu, aku akan hentam kamu dengan pedang aku. Ni pedang aku yang ada di tangan aku. Kalaulah kamu kejar aku kerana inginkan harta aku akan berikan. Aku akan tunjuk di mana aku simpan harta aku di Mekah tu. Aku akan beri. Enggak menggopok kafir. Jawab lalu, fadulluna ala, tunjuk mana harta kamu. Kami akan biarkan kamu lepas pergi ke Madinah. Maka mereka membuat perjanjian. Maka Suhaib pun rayaklah harta di mana dia ambil. Syaratnya lepas dia, biar dia boleh pergi dengan selamat ke bumi Madinah. Tu. Mungkin dia nak harta, ya buat kafir ni boleh harta, beres. Tak ada apa. Maka Suhaib lahiqa bi Rasulullah, maka dia pun sempat sampai tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dia sempat, maknanya jarak dia dengan Nabi ni tak jauh hijrah, sehingga dia sempat di Quba itu lagi. Dia sempat dengan Nabi dalam riwayat. Suhaib dia dah situ. Bila dia cerita pada Rasulullah bagaimana cerita dia berlaku tadi, dia sebui semua harta dia dengan tujuan supaya dia dilepaskan. Rasulullah kata, rabuhal bai' aba Yahya, alakah untungnya
jual beli Abi Yahya, hutang negomu dia tu. Apa? Dia sanggup. Dia tangguh beri harta supaya mana dia tukar harta dengan diri dia. Asalkan lepas diri aku, kamu ambillah harta. Berlaku pertukaran antara harta dengan jiwa yang Islam ini, maka dia sanggup ambil jiwa Islam, harta ambil ni. Nabi kata untung perniagaan kamu. Maka Allah menurunkan ayat kerana ni. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran. Ada di kalangan orang, wa minan nas, ada di kalangan orang. Saya tidak mohon semua dah faham. Yang mana mereka sanggup membeli diri mereka. Sanggup beli diri, mana jual harta, bui harta untuk dapat diri sendiri. Seolah gitu, semata-mata mencari redha Allah SWT. Ini untuk Suhaib Ar-Rumi. Ini kelebihan sahabat radhiyallahu anhu. Gitulah. Gitu. Jadi kelebihan ini sangat banyaklah hadirin. Misalnya kita ambil ini menarik juga. Saya ambil petik-petik lah. Dan di bumi Madinah dia ni diikhakkan, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Harith bin Summah. Dia ni Suhaib ini, dia dipersaudarakan dengan Harith bin Summah. Kelebihan dia sangat luar biasa, dipuji oleh ramai sekali dengan sahabat. Sahabat anggap dia ni memang orang yang ada kelebihan lah. Contohnya, Sayyidina Umar berwasiat. Sayyidina Umar ni lepas dia kena tikar, lepas kena tikar oleh Abu Lu'lu'ah tu, Al-Fairuz tu, ni Majusi tu, lepas dia kena tikar dengan khanjar itu, 2 hari setengah ulama kata, dalam riwayat kata 2 hari lepas tu dia mati. Dia berwasiat, mana kalau dia mati, dia nak sehingga ahli syura bermesyuarat melantik pemimpin selepas dia, yakni Sayyidina Uthman. Maka yang mengimam, yang menjadi imam semaya di Masjid Jami' Nabawi itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Sayyidina Umar wasiat. Wasiat ni terbeliak biji mata wasiat ni. Bagai wasiat ni bagai sehingga ittifaq, sehingga ahli syura ittifaq nak latih siapa yang mengganti Amirul Mukminin yang ketiga. Dan mula-mula khalifah Sayyidina Abu Bakar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar, sebelum terlantiknya Sayyidina Uthman. Dalam riwayat sebut 3 hari dia jadi tu imam. Selepas tu terlantiklah Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman lah jadi tu imam. Makna 3 hari dia jadi imam, orang lain tak naik atas wasiat Sayyidina Umar. Ini satu kelebihan. Ini satu kelebihan dia Suhaib Ar-Rumi ni. Ahli sejarah, ahli ilmu ni cerita ni semua ijma' kata memang cerita ni benar, cerita ni. Gitu. Dan Suhaib ini antara sahabat Nabi yang mengambil sikap berkecuali selepas berlaku fitnah kisah Sayyidina Ali dengan Muawiyah ke, dia mengambil sikap berkecuali. Dia tidak mahu berpihak pada mana-mana pihak kerana dia anggap semuanya orang Islam. Wa aqbala ala sya'ni. Dan dia buat cara dia lah. Kalau kita kecek Kelantan ke mana dia buat cara dia, dia tidak mahu berpihak pada mana-mana pihak. Dia ni terkenal sebagai seorang yang pemurah, suka memaafkan, seorang yang mempunyai budi pekertian tinggi, sangat tinggi nilai peribadinya, macam-macam lah ulama sebut kedudukan dia ni. Ni dia ayat cerita dia, no ayat mesra dia dengan Nabi. Dia kata, dia ceritalah tentang dia. Dia cerita tentang dia sendiri bila dia sampai di Quba, hari pertama hijrah. Dia kata, saya baca hadis, ji'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bi Quba wa baina aydihim radbun wa tamrun wa ana armad fa akalt fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata'kulu at-tamra wa anta armad fa qultu inna ma akilu ala shakki aynai as-sahihah fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh hatta badat nawajiduh. Cerita dia bila sampai di Quba itu, saya pergi dekat Nabi. Ketika saya singgah di Quba, Nabi duduk di Quba lagi masa itu, tak buat lagi Masjid Madinah. Dan di tangan para sahabat ni ada rutab, buah tamar Mekah tu, dah ada tamar biasa. Saya pun ada kat tamar tu. Pada waktu tu saya sakit mata sebelah, bucu mata, sakit sebelah. Saya makan buah tamar tu, ada tangnya makan. Bila saya makan, Nabi tengok. Nabi kata kepada saya, apakah engkau makan tamar?
Dalam keadaan kau sakit mata tu, Nabi nak bermesra dengan dia, dia pun jawab. Dia jawab korang. Dia kata, saya makan tamak guna mata molek, bukan guna mata udu. Dia korang dengan Nabi. Fadhahika Rasul, Nabi ketawa sehingga nampak ni sirat tergigi tepi ni. Nabi jawab pada dia tu melucu kan. Dia kata, tak apa, sakit sebelah saya makan guna mata ni. Tu mana mesra dia dengan Nabi. Ini maknanya kenangan manis dia dengan Nabi lah. Dia meriwayatkan hadis 307 hadis. Dia meriwayatkan 307 hadis. Suhaib ni wafat ataupun mati pada tahun 38 Hijrah. Ada setengah ulama kata dia mati pada tahun 39 Hijrah. Ketika itu umur dia 73 ataupun 70 tahun. Ada setengah ulama kata 84 tahun, ada setengah kata 90 tahun. Pelbagailah dia punya angka itu. Dan yang pastinya dia mati di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan yang menyembahaya ke jenazah dia siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tu dia semaya jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Nabi, Nabi jamin masuk syurga. Dia dikebumikan di perkuburan Baqi', perkuburan sahabat, yang mana dalam riwayat Syiah kubur ni menjadi sasaran pertama bila Imam Mahdi dia bangkit. Kubur Baqi', dia akan bongkar, dia akan gali sodok kubur Baqi'. Kubur sahabat. Nak benci pada sahabat ya. Gitulah. Saya setakat itulah untuk malam ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.